Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua. Alhamdulillah kita bersama dalam siri terbaru Adil yang diberi nama The Murabbi Show. Dan saya Ustaz Ahmad Faris. Dan bersama saya, Masya Allah, kita ada Ustaz Ahmad Hilmi dan juga Ustazah Naimah. Dan insya Allah hari ini kami bersama akan membincangkan ataupun akan mengongsikan sedikit maklumat yang menarik untuk salah satu program ataupun modul Adil yang berjudul ataupun yang diberi nama Tafsir Surah Al-Fatihah. Saya kira Surah Al-Fatihah ini sangat popular di kalangan kita kerana Surah Al-Fatihah ini sering kali kita membacakannya. Jadi tanpa saya membuang masa, saya kira saya tak sabarlah nak tanya soalan untuk kedua, Masya Allah, Ustaz dan Ustazah kita ni. Saya mulakan dengan yang pertama, Ustazah Naimah. InsyaAllah Ustazah, apa khabar? Khabar baik Ustaz. Baik, soalan yang pertama lah insyaAllah untuk kita sama-sama kongsikan kepada penonton. Apakah gambaran yang menyeluruh untuk sesi atau untuk tafsir surah Al-Fatihah ini, Ustazah? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, tafsir surah Al-Fatihah, modul tafsir surah Al-Fatihah untuk Adil, dia memberi peluang kepada para pelajar khususnya untuk mengenali lebih dalam tentang surah Al-Fatihah. Dia punya isi kandungan, struktur ayatnya, bagaimana ayat itu diturunkan, dan yang paling penting, tafsir surah Al-Fatihah ini dia akan memberi satu manfaat kepada para pelajar untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita pada masa kini, khususnya di Singapura, I would say. Okay. Dan juga bila kita belajar tafsir surah Al-Fatihah ini, dia akan lebih meningkatkan kita punya penghargaan kita, penghayatan kita, okay. Dan juga dengan memahami lebih dalam ni juga para pelajar itu diberi peluang untuk dapat melaksanakan solat khususnya, kan, kita dapat solat dengan khusyuk bila kita memahami intisari isi kandungan surah Al-Fatihah, insya-Allah. Insya-Allah betul, Ustazah. Jadi bila kita dalam melakukan solat, khususnya kita dapat lebih menghayatilah solat kita, insya-Allah, hendaknya lah begitu. Insya-Allah. Saya pun belum menghayati lagi, Ustaz. Betul, ya ke? Masya-Allah. Bukan menghayati macam tahiyatin langsung lah, tapi not the perfect one lah. Betul lah. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengembangkan pemahaman kita tentang surah Al-Fatihah ini. Ustaz Ahmad Hilmi. Masya Allah. Apa khabar Ustaz? Sihat saya kira tadi saya dengar Ustazah Naimah ada memberitahu tentang surah Al-Fatihah ini dan bagaimana makna surah Al-Fatihah ini sangat penting lah untuk kita sama-sama faham, untuk sama-sama kita hayati. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit kepentingan surah Al-Fatihah dan juga mungkin maknalah surah Al-Fatihah ini sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Faris di atas soalan yang sangat baik. Berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, Ustaz Faris, kalau dari segi maknanya, Al-Fatihah bermaksud pembukaan. Jadi sebab itu kalau kita buka Al-Quran, surah yang pertama kita lihat dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah, dia sebagai pembukaan bagi isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan juga ia memberi makna bahawa daripada surah Al-Fatihah itu insya-Allah akan terbuka jalan-jalan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Dalam isi kandungan surah Al-Fatihah ini juga, Ustaz Faris, ada banyak peranannya dan juga ada banyak segmen sendiri dalam surah Al-Fatihah yang hanya 7 ayat tersebut. Antara yang dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah, isi kandungan surah Al-Fatihah ini terbagi kepada 3. Satu bahagian daripada surah Al-Fatihah ini menyatakan tentang peranan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, menyatakan tentang peranan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga, peranan antara manusia dan hamba Allah serentak, apa yang diperlukan. Jadi ini insya-Allah antara perbincangan dalam modul tafsir surah Al-Fatihah yang insya-Allah para pendengar dan juga para peserta yang mengikuti program ini dapat belajar daripada tafsir surah Al-Fatihah ini. Baik Ustazah, lepas kita dengar tadi Ustaz Ahmad Hilmi telah menerangkan kita tentang maksud surah Al-Fatihah itu, bagaimana ia terbahagi pada 3 bahagian. Mungkin ada yang tertanya-tanya Ustazah, bagaimana surah Al-Fatihah ini diturunkan? Oh, okey. Sebagaimana surah Al-Fatihah diturunkan di Singapura. Bukan di Singapura. Seram Ustazah kalau dia turun kat Singapura ya. Okay. So dia sangat istimewa. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Okay, dia istimewanya adalah surah Al-Fatihah ni diturunkan secara serentak
Dia bukan bahagian-bahagian seperti surah yang lain. Dan kalau kita lihat surah Al-Fatihah ini juga, kalau kita tengok dia punya ayat, 7 ayat, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Itu keistimewaan tentang surah Al-Fatihah. Mungkin Ustaz Ahmad Ilmi nak tambah apa-apa ke Ustaz? Dari segi, saya cuma nak tekankan dalam pembelajaran tafsir ini, sangat menarik kalau kita dapat tahu tentang di mana surah-surah diturunkan. Contohnya macam tadi Saudara Naimah dia terangkan, surah Al-Fatihah itu diturunkan kat Mekah. Dalam pembelajaran tafsir ni, bila kita tahu kenapa surah-surah yang turun kat Mekah dan surah-surah yang turun kat Madinah ni, ada perbezaan-perbezaannya, ada mesej-mesej yang penting dari setiap penurunan Al-Quran yang di tempat-tempat penurunan Al-Quran tersebut. Jadi dalam kita belajar tafsir surah Al-Fatihah ini, kita juga insya-Allah dapat mengetahui kenapa sebahagian surah tu turunnya kat Mekah dan apakah mesej-mesej penting di sana. Dan apakah mesej-mesej penting pula di Madinah. Yang ini antara keistimewaan dalam pembelajaran tafsir lah. Dan kalau saya boleh tambah sedikit lagi, Ustaz Faris, boleh? Boleh. Saya teringat sebuah hadis Nabi SAW. Nabi ada menyatakan antara keistimewaan Nabi diutuskan oleh Allah SWT yang tidak diberikan oleh kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Fatihah sendiri. Jadi alhamdulillah kita sebagai umat Nabi SAW, kita mewarisi surah Al-Fatihah ini dan menjadi satu surah yang kita praktiskan atau mempraktikkan setiap hari dalam kehidupan seharian kita. Sesuatu surah yang istimewa sangat yang tidak diberikan oleh nabi-nabi ataupun umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Hilmi atas penerangan yang lanjut itu. Seterusnya Ustaz Naimah. Bila kita bincangkan tentang tafsir surah Al-Fatihah ini juga ataupun kepentingan surah Al-Fatihah ini, mungkin ada yang tertanya-tanya juga soalan, apakah peranan utama surah Al-Fatihah ini sebenarnya yang sampai kita kena baca tiap-tiap hari ini sampailah berkali-kali kena baca. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, seperti yang tadi Ustaz Ahmad Ilmi terangkan tentang peranan surah Al-Fatihah ni kan, iaitu yang pertama adalah kita bertanggungjawab peranan kita kepada Allah SWT. Okay, saya boleh cakap tafsir surah Al-Fatihah ni kita akan mengetahui tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT, kepercayaan kita, okay, sifat ketauhidan Allah SWT. Dan dalam masa yang sama, yang kedua, surah Al-Fatihah ini adalah rukun dalam solat. Betul tak Ustaz? Betul. Betul kan? Betul. Jadi kalau kita tak baca surah Al-Fatihah dalam solat kita tidak sah, betul? Maka itu menjadi satu peranan utama dalam kehidupan seorang Muslim. Ya. Terima kasih banyak Ustazah. Jadi surah Al-Fatihah ni dia bagai salah satu tiang lah Ustazah. Tak ada satu tiang kat kita punya bangunan, mungkin bangunan kita rapuh dan kemudiannya boleh jatuh. Ya, betul Ustazah? Masya-Allah. Perumpamaan. Baik, Ustaz, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Lepas kita dengar penerangan daripada Ustazah Naimah, mungkin juga soalan yang mungkin saya boleh ajukan kepada Ustaz adalah kenapa sangat penting bagi kita untuk menghayati surah Al-Fatihah ini? Satu soalan yang sangat penting dan juga sangat baik, tapi susah untuk kita terapkan. Kenapa? Sebab dalam kita cuba menghayati surah Al-Fatihah. Kenapa penting untuk kita menghayati surah Al-Fatihah ini? Kerana seperti yang Saudara Naimah nyatakan, dia adalah salah satu bacaan yang rukun yang mesti ada dalam solat kita. Dalam kita mendirikan solat ini, sangat penting untuk kita memahami pembacaan kita. Jadi bila kita mendirikan solat dan kita menghayati makna surah Al-Fatihah ini, ia memberikan impact dan juga tambah kualiti dari segi kerohanian dan juga perbuatan solat tersebut. Jadi sebab itu penting untuk kita menghayati surah Al-Fatihah supaya solat kita ini lebih berkualiti. Keduanya yang kalau saya nak tambah di sini adalah berkenaan dengan surah Al-Fatihah itu sendiri, yang tadi seperti saya nyatakan ada beberapa segmen yang Surah Naimah menyatakan tentang segmen seorang hamba kepada Allah SWT tentang ketauhidan dan sebagainya. Saya cuma teringat sebuah hadis Nabi SAW menyatakan hadis Qudsi yang menyatakan bahawa Allah SWT sangat suka hambanya yang membaca surah Al-Fatihah. Kerana 4 ayat pertama surah Al-Fatihah ini semuanya adalah ayat-ayat yang membesarkan Allah SWT, yang mengagungkan Allah SWT. Jadi Allah sangat gembira dengan bacaan tersebut.
Sehingga kan disambung dalam hadis kursi tersebut, selepas itu Allah nyatakan, kerana hamba aku ni membaca 4 ayat pertama surah Al-Fatihah ini, aku akan mengkabulkan apa-apa permintaannya. Yang disebab itu kita dalam surah Al-Fatihah juga ada doa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu adalah sebahagian daripada permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peranan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ Allah katakan, aku akan kabulkan permintaan-permintaan hamba-Ku yang telah mengagungkan aku. Jadi disebabkan itu sangat penting untuk kita memahami dan kita tahu yang kita menghayati surah Al-Fatihah supaya apa yang kita bacakan ini ada impact dan ada isi kandungannya, ada kualiti dalam perbuatan dan solat kita dan juga bacaan kita. Terima kasih banyak Ustaz. Macam nak baca surah Al-Fatihah sekarang Ustaz. Silakan. Dengar kepentingan untuk kita menghayati surah Al-Fatihah ni, subhanallah. Bila cakap pasal nak baca surah Al-Fatihah ni Ustazah Naimah, saya kira kita masyarakat Singapura ataupun masyarakat Nusantara lah, dan juga sebenarnya di sebahagian Timur Tengah juga, kalau kita perhatikan, mereka akan selalu membaca surah Al-Fatihah ni. Kadang-kadang ada apa-apa keramaian ataupun mungkin ada mungkin nak makan bersama ataupun mungkin nak bersurai daripada ijtima ataupun daripada pengumpulan, mungkin mereka akan baca surah Al-Fatihah. Jadi mungkin Ustazah boleh kupaskan sedikit, apakah kelebihan surah Al-Fatihah ini sampai sampai masyarakat kita ataupun kita punya asatiza, kita punya masyayikh sangat-sangat menerapkanlah untuk kita baca surah Al-Fatihah ini. Okey, terima kasih Ustaz. Anda nak tanya Ustaz dululah. Boleh. Kalau kena tanya balik. Baik. Setiap yang kita buat, setiap perbuatan kita buat, kita nak dapat pahala tak? Betul. Okey, kalau kita baca surah Al-Fatihah, secara langsungnya kita dapat pahala juga. Di mana-mana kita baca. Okey. Jadi surah Al-Fatihah ini selain daripada kita dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga adalah sebagai satu cara untuk kita sembuhkan, dipanggil syifa. Surah syifa lah, dapat menyembuhkan penyakit. Tetapi kita jangan salah faham lah. Contoh kalau Ustaz demam, Ustaz baca surah Al-Fatihah, alhamdulillah Ustaz, memanglah sebab kita percaya Allah yang sembuhkan penyakit kita. Tapi kalau Ustaz degil, tak nak pergi doktor, terlantar dekat katil, suruh makan tak nak makan, Ustaz tetap tak baik juga. Kerana apa? Tak ada usaha. Kerana usaha dan doa tu adalah satu benda yang saling memerlukan antara satu sama lain. Okay? Kalau kita research, Google kan Ustaz, sebenarnya banyak kelebihan surah Al-Fatihah. Okay? Di antaranya, kalau kita baca surah Al-Fatihah itu, macam Ustaz Ahmad Ilmi cakap, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Okay? Dan juga setiap ayat dari surah Al-Fatihah itu akan dapat menutup pintu neraka. Okay? Dan juga kalau kita dapat baca surah Al-Fatihah, dia seperti seumpama kita baca 1/3 daripada Al-Quran. Macam orang kata jalan pintas lah. Tapi walaupun dia jalan pintas, kita tetap kena membaca keseluruhan daripada Al-Quran. Okay? Itu antaranya Ustaz. Saya yakin banyak lagi. Kalau Ustaz Amal Ilmi nak tambah ganjaran ataupun kelebihan surah Al-Fatihah lagi? Saya cuma nak jawab sikit daripada tadi soalan kenapa masyarakat kita suka guna surah Al-Fatihah ni untuk apa-apa kan. Satu, memang surah yang mudah untuk kita hafal. Surah yang sangat senang kita bacakan di mana-mana saja. Dan kerana mungkin pasal dia dah sebahagian daripada bacaan solat kita hari-hari kita buat. Keduanya, seperti saya nyatakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka dan ingin mengkabulkan. Surah Al-Fatihah itu sendiri adalah doa. Dan ia adalah sebahagian daripada Al-Quran, dan Nabi SAW menyatakan seseorang yang membaca Al-Quran itu mintalah daripada pembacaan Al-Quran tersebut. Jadi surah yang mudah diamalkan dan surah yang dengan keberkatan surah Al-Fatihah ni kita mohon permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu masyarakat kita mungkinlah senang untuk kita diamalkan, dan jadi cuma tambah kat sini adalah penghayatan dia yang perlu. Terima kasih Ustaz Ahmad Hilmi. Masya Allah, saya rasa penonton ni semua dah tak sabar nak daftarkan diri bila dah dengar penjelasan yang baik daripada kedua ustaz dan ustazah kita. Jadi bagi semua yang ingin mendaftarkan diri, bolehlah lungsuri ke laman learnislam.sg, ataupun untuk lihat video-video dan maklumat lanjut, bolehlah ke Facebook atau YouTube Adil SG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke The Murabbi Show.
dalam tafsir surah Al-Fatihah. Baik, saya dah tak sabar lagi ni, ada soalan-soalan yang menarik nak tanyakan kepada dua ustaz dan ustazah kita ni, insya-Allah. Mungkin tadi Ustazah Naimah dah mula, kita minta Ustaz Ahmad Hilmi mulalah. Ini soalan yang mungkin bagi saya lebih personal lah Ustaz, insya-Allah. Untuk surah Al-Fatihah lah Ustaz, memandangkan kita dah bincang panjang, siapalah agak-agak qari ataupun pembaca surah Al-Fatihah ni, antara bangsa international, antarabangsa ataupun yang tempatan, menjadi kegemaran Ustaz? Secara peribadi, saya gemar untuk mendengar bacaan daripada Syekh Msyari Al-Hafasi atau sesiapa saja yang bacaannya seiras ataupun sama seperti Syekh Msyari Al-Hafasi. Kita ada asatizah kita di Singapura pun boleh buat cara bacaannya dan saya sangat suka. Kalau untuk qari lokal kan, tadi itu soalan dia, lokal siapa? Saya rasa qari lokal yang saya gemar nak dengar adalah bacaan saya sendiri, saya rasa. Walaupun saya suara ni monotonous kan, tapi saya rasa itu penting untuk saya dengar bacaan saya dan suruh menghayati, dan saya gemar surah Al-Fatihah ni kerana ada signifikan dan sangat sinonim dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Terima kasih Ustaz. Ustazah Naimah macam mana pula? Oh, Ana Ustaz. Kalau international, Ana suka Syekh Sudais. Masya-Allah. Kenapa? Ustaz suka tak? Suka, saya evergreen. Daripada dulu, daripada kecil, parents, Ana pula yang jawab Ustaz. Masa kecil, Ana kira kebanyakan kita punya ibu dan bapa akan dedahkan kita dengan pembacaan Syekh Sudais. Betul. Jadi Ustazah, sila sambung. Cerita sambung ya, Ana cakap tau. Okay, jadi kenapa Ana suka Syekh Sudais? Sebab dia mengingatkan kita suasana di Masjidil Haram. Macam Ana Ustaz, Ana belum sampai ke sana lagi. Oh, Masya-Allah. So macam kita di Singapura atau di mana-mana lah kita solat ataupun kita dengar bacaan daripada Syekh Sudais ini, dia macam kita feeling lah gitu. Macam contoh kita dekat Masjidil Haram pula. Oh, Masya-Allah. So Ana sangat suka Syekh Sudais punya bacaan surah Al-Fatihah. Itu international lah kan, Ustazah? Ada yang lokal mungkin? Lokal, Ana minta maaf lah kalau both of you tak tersenarai lah. Okay, tak tersenarai. Tak apa, Ustazah. Cuma suara saya sebenarnya macam Syekh Sudais. Kalau lokal, kita kata Singapura. Kita Singapura, ini bukan memilih lah, tapi Ana suka dengar bacaan daripada Ustaz Zahir Zakaria. Masya Allah, betul-betul. Ana pun suka, saya pun suka dengan Ustaz Zahir. Saya pun suka kan? Betul. So, yes, saya suka bacaan kerana kita dapat menghayati lah bila baca surah Fatihah ni macam sedap dengan alunan suara dan ringguk ke apa kan, kita dapat menghayati, especially dalam solat kita. Baik. So jangan kecil hati kalau tak tersenarai lah. Lepas ni saya nak telefon Ustaz Zahir, nak belajar macam mana baca surah Fatihah dengan dia. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Baik, untuk soalan yang seterusnya mungkin yang saya boleh nak tanyakan kepada mungkin salah satu daripada, mungkin untuk Ustazah Naimah lah. Mungkin dalam surah Al-Fatihah ni Ustazah, dalam banyak-banyak ada 7 ayat surah Al-Fatihah ni. Mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada semua apakah ayat favorite Ustazah dalam surah Al-Fatihah ni dan kenapa? Oh, ayat favorite Ana suka ayat ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kita tahu makna dia kan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Okay. Jadi bila kita sebut tentang jalan yang lurus, kita kena berbalik kepada apa matlamat kita hidup dekat dunia ni. Okay, salah satunya untuk diri Ana sendiri, Ana nak mencapai qalbun salim. Kan qalbun salim, a sound heart, right? Okay, jadi untuk mencapai itu, apa yang perlu kita buat? Iaitu yang pertama, sudah tentu dekatkan diri dengan Allah SWT. Jadi kita minta petunjuk supaya Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang betul. Kita hidup dekat dunia ni hingga kita akhir pun dalam keadaan iman. Bukan setakat dalam bentuk beribadah Ustaz. Actually, kalau yang jalan lurus ni actually dalam bentuk kita punya aktiviti harian. Example, kalau macam contoh dulu Ustaz nak kahwin kan. Ustaz terus kahwin ke Ustaz ada buat solat istikharah, Ustaz ada bermusyawarah dengan ibu bapa Ustaz, kawan-kawan ke dan sebagainya. Itu pun salah satunya. Maksudnya Allah beri kita jalan yang betul supaya kita tak menyesal ke ataupun dan sebagainya lah. Itu adalah ayat yang Ana sangat dekat dengan diri Ana lah. Ana sangat suka. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih Ustazah, masya-Allah. Bagaimana dengan Ustaz Ahmad Hilmi? Saya punya ayat yang paling yang favorite lah. Ayat paling favorite. Saya punya ayat paling favorite sekali dalam surah Al-Fatihah. Seperti saya tanya Ustaz pada dulu lah. Tanya apa? Soalan apa Ustaz? Apakah ayat
dalam surah Al-Fatihah yang diulang 2 kali? Yang diulang 2 kali Ustaz. Subhanallah. Ni susah ni soalan ni. Ar-Rahman Ar-Rahim Ustaz. Itu yang saya paling rasa sangat signifikan dalam bacaan surah Al-Fatihah kerana Ar-Rahman Ar-Rahim ni antara nama-nama Allah SWT dan dia diulang 2 kali dalam surah Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dan kita seterusnya ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ulang sekali lagi nama Allah SWT yang bermaksud Maha Penyayang dan Maha Mengasihani. Dan saya rasa ini sangat penting kerana itu adalah antara nama Allah yang sepatutnya diterapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dalam kehidupan kita, kita perlukan kasih sayang. Dan kita nak belajar kasih sayang itu daripada mana? Daripada surah Al-Fatihah itu sendiri, yang mana Allah tunjukkan sifatnya supaya sifat itu terpancar dan memberi impak dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Taala yang membaca Ar-Rahman Ar-Rahim 2 kali dalam surah Al-Fatihah tersebut. Masya-Allah. Ini soalan personal. Dia jadi macam soalan ilmiah tau. Subhanallah. Jadi banyak benda yang kita belajar ni. Saya sampai menerawang dengar soalan-soalan ustaz dan ustazah. Soalan pula jawapan. Kita teruskan insya-Allah dengan soalan yang terakhir lah bagi segmen ni insya-Allah. Adalah okeylah, saya kira Ustazah Naimah dan Ustaz Ahmad Hilmi pastinya sudah berpengalaman banyak dalam mengajarkan modul-modul adil ataupun dalam modul-modul yang sendirilah. Saya kira dalam memandang kita sedang membincangkan tentang surah Al-Fatihah, mungkin Ustaz dan Ustazah boleh ceritakan satu peristiwa peribadi yang Ustazah jumpa dengan murid-murid ke, dengan kenalan-kenalan terdekat ke, bagaimana surah Al-Fatihah secara keseluruhan ataupun salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah yang telah merubah hidup kenalan Ustaz dan Ustazah ataupun murid-murid Ustaz dan Ustazah. Silakan siapa boleh. Kalau Ana jawab dulu Ustaz. Boleh sila. Okey. Kalau macam pengalaman apa Ustaz dengan murid ke dan sebagainya kan. Ana tak ada, tapi Ana ada this is not pengalaman tapi satu praktis yang Ana amalkan sehingga hari ini. Sebagai contoh, dari awal kecil usia anak-anak, dia kalau sakit kan, Ana selalu suruh dia baca Al-Fatihah tau. Maksudnya kita baca dulu Al-Fatihah dan kita baca doa syifa dan kita akan tiup tau. Contoh kalau dia terjatuh kan, nanti dia punya lutut luka. Nanti Ana akan baca doa syifa, Al-Fatihah dan Ana tiup. Sampai sekarang usia dia 5 tahun, dia kalau setiap kali dia sakit kedemam, dia akan buat benda tu. So maksudnya kita percayakan dengan didikan budak masih seawal usia 2 tahun ke apa, kita ajar dia. Sampai ke hari ini dia buat sendiri. Kadang kita yang sakit, dia yang bacakan kita. Jadi ini menunjukkan yang mereka sebenarnya bergantung harap juga kan kepada Allah SWT. Dia tahu doktor akan sembuhkan dia, tapi dalam masa yang sama dia tahu juga Allah yang menyembuhkan segalanya. So itu adalah pengalaman Ana macam rasa masya-Allah, dan melalui itu juga saya catat langsung mereka menghafaz surah Al-Fatihah. Itu perubahan lah juga ataupun perkara yang baru yang dapat Ustazah lebih menghayati surah Al-Fatihah. Masya-Allah. Bagaimana dengan Ustaz Ahmad Hilmi? Saya nak kongsi 2 benda. Satu, pengalaman dan apa yang saya dapat belajar daripada seorang yang guru saya berkaitan surah Al-Fatihah. Kedua adalah saya rasa apakah impak dan juga perubahan yang kita boleh dapat dari surah Al-Fatihah. Pertama, tadi saya cakap surah Al-Fatihah ni dia akan doa kan. Dan saya teringat seorang guru saya, dia memang biasa ke mana-mana orang akan minta dia beri sepatah 2 kata ataupun kata-kata nasihat. Cuma kadang-kadang kita pun tak tahu apa nak cakap kan. Dia kata, saya teringat dia ceritakan, dia kata kadang-kadang saya sendiri tak tahu apa nak cakap. Cuma saya akan amalkan perkara ini. Saya akan baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dan setiap surah Al-Fatihah itu saya hadiahkan kepada orang-orang penting. Antara orang-orang penting ini adalah hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, hadiahkan kepada para sahabat, hadiahkan kepada orang tua dan sebagainya. Jadi surah Al-Fatihah itu dia bukan saja doa untuk kita, dia doa untuk orang lain juga. Daripada situlah dia yakin daripada amalan bacaan surah Al-Fatihah itu, dia dibukakan hatinya untuk memberikan kata-kata yang mutiara yang sangat memberi impak kepada orang lain dan juga nasihat-nasihat yang penting kepada orang lain. Dari situlah maksudnya dia akan membuka jalan kita dalam pekerjaan seharian kita. Jadi itu satu benda yang saya belajar dan saya cuba amalkan juga. Keduanya, saya rasa
macam mana boleh memberi perubahan dalam kehidupan seorang, bukan saja dalam kehidupan ini tapi kehidupan akhirat juga. Dia adalah saya sebab tadi Ustaz Naimah cakap pasal dia ajar kepada anak, saya lihat dia sebagai satu amal jariah yang mana kalau kita ajarkan kepada anak kita, kepada orang yang mungkin tak tahu baca surah Al-Fatihah, kemudian dia amalkan setiap hari dia baca surah Al-Fatihah dalam solatnya, kita ajarnya ilmu yang mana dia dapat amalkan setiap hari dalam kehidupannya, amalan tersebut menjadi satu pahala kepada kita kerana kita telah mengajarkan satu surah yang dia dapat praktiskan hari-hari. Walaupun kita dah tiada di Singapura, tapi dia ada kesan kepada kita walaupun kita dah tiada. Satu amalan jariah lah, insyaAllah. Tiada di Singapura saya? Tiada di Singapura atau tiada di dunia? Tiada di dunia. Saya cakap Singapura ke? Walaupun kita dah tiada di dunia ini, dia jadi satu amalan jariah kerana kita telah mengajarkan suatu amalan yang dipraktiskan oleh orang dalam kehidupannya. Nak tanya tadi tiada di semua, Ustaz start lagi mana tadi? Kita kan border close, mana lagi mana? Betul. Saya kira penonton ni bila dah lihat ni lagi, subhanallah, dah lungsuri dalam laman tu. Tinggal nak masuk aja untuk tafsir surah Al-Fatihah. Jadi jangan membuang masa, insya-Allah. Kalau rasa dah minat, terus pergi ke laman learnislam.sg ataupun boleh lungsuri ke Facebook ataupun YouTube Adil SG untuk tahu maklumat yang lebih lanjut, insya-Allah. Alhamdulillah, telah banyak maklumat yang telah dikongsikan tadi tentang modul tafsir surah Al-Fatihah, dan saya kira antara maklumat yang penting boleh kita bawa sepanjang hayat kita adalah surah Al-Fatihah ini. Dengan memperbaiki pemahamannya, kita akan memperbaiki juga solat kita sekaligus mendapatkan kita pahala yang lebih banyak. Dan juga surah Al-Fatihah ini merupakan sebuah doa mudah yang boleh kita baca di mana-mana saja. Dan juga surah Al-Fatihah ini merupakan perbualan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru apabila kita berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita inginkan close up yang lebih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memperbaiki surah Al-Fatihah kita, mudah-mudahan perbualan kita lebih dihayati dan lebih kita rasa maknanya, insya-Allah taala. Alhamdulillah, diam tak diam, kita sudah sampai di penghujung program ini. Saya kira kita nak tahu lebih lanjut lagi untuk surah Al-Fatihah. Rasa tak cukup lah dengan perkongsian Ustaz dan Ustazah. Tapi masa mencemburui kita nampaknya. Jadi saya tak naklah tertinggal untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Hilmi dan juga Ustazah Naimah atas pengongsian yang mudah-mudahan dapat mengubah hidup kita bersama, insya-Allah. Jadi bagi penonton yang dah tak sabar nak sama-sama mendaftarkan diri, cepat-cepat lungsuri laman learnislam.sg ataupun boleh ke Facebook Adil SG ataupun juga YouTube Adil SG untuk tahu maklumat lebih lanjut. Sampai di sini saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.